Assalamualaikum, aku Din dari Sarawak. Welcome back to siaran Puaka. Okey, stop. Jangan tekan butang pangkah. Terus mendengar kisah-kisah seram di episod kali ini. Tapi sebelum tu, kita layan intro dahulu. سليمان أن تخرجوا وترهلوا من بيتنا أناشدكم الله ألا تؤذوا أحد. Okay, welcome back to my channel. Sekali lagi aku Din dan aku horror storyteller from Sarawak. Sebelum aku teruskan ke penceritaan, aku mohon jasa baik korang yang dah subscribe channel aku ni supaya boleh like, komen dan share supaya bertambahlah geng Puaka kita ini. Kita orang Sarawak ibuh dan gajak. Tekan button subscribe ya, bell notification sekali. Dan kepada yang belum subscribe tu, apa kata korang subscribe dan support channel ni, sebab apabila channel ni berkembang maju, esok-esok akan ada perancangan yang akan melibatkan korang sebagai subscribers. Okay, untuk episod kali ini cerita pendek-pendek je sebab aku kurang sihat, dan ada beberapa cerita tu aku simpan untuk channel Alif Bosku channel, sebab nanti kemungkinan dia akan call aku semasa dia punya live. So ada cerita yang aku standby tu aku putuskan untuk ceritakan di dalam live beliau nanti. Ialah channel Alif Bosku. Nah, gini hampir-hampir 100k. Channel aku sendu gila. Tanpa buang masa, cerita aku episod kali ni adalah bertajuk Jelmaan Puaka. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1978, diceritakan oleh mak aku. Masa tu bapa aku bertugas sebagai seorang askar dan bertugas di Johor. Daerah mana aku tak tahu. Kalau aku tahu pun memang aku takkan share. Yang aku tahu kem askar di Johor Bahru. Masa tu mak aku baru melahirkan abang aku yang nombor 3. So nombor 1, nombor 2 tu adalah kakak-kakak akulah. Nak dijadikan cerita. Kalau tak silap, satu mak bapak aku ni tinggal di berek askar dan rumah jenis teres dan memanjang. Kena pula masa tu diorang dapat rumah yang paling hujung. Sebelah pula semak, kemudian pagar, kemudian hutan. Macam itulah gambaran yang diceritakan oleh mak aku. Mula-mula tu tak adalah gangguan. Mak dan bapak aku ni hidup normal lah, macam biasa. Tapi semenjak abang aku tu lahir dan berumur 6 bulan, macam itulah, tiba-tiba berek askar ni diganggu dengan gangguan bunyi rantai yang diheret. Bunyi heretan rantai ni pula macam diheret oleh kaki yang tempang. Bayangkan, bunyi tu kedengaran jelas setiap malam, mengelilingi berek askar tu sambil bunyi rantai tu diheret atas simen koridor. Pernah bapa aku intai satu malam tu, tapi tak nampak apa-apa. Tapi bunyi ada. So kecoh lah berek tu dengan gangguan bunyi berkenaan. Macam-macam lah spekulasi dan gosip-gosip liar berterbangan. Salah satunya orang kata itulah jin berantai. Wallahualam. Nak dijadikan cerita juga, satu malam tu cuaca buruk betul. Dengan angin kuat macam nak ribut, kilat dan guruh dentam betul. Kakak dan abang aku ni pula tiba-tiba malam tu menangis tak berhenti. Menurut mak aku, diorang ni menangis kerana ketakutan, tapi tak tahu apa punca yang menakutkan diorang. Mak aku just peluk je kakak dan abang aku ni sampai tenangkan diorang. Tiba-tiba dalam keadaan yang agak huru-hara tu, bunyi rantai diheret tu datang lagi, ditambah bunyi heretan kaki seperti orang tempang tadi. Kali ni bunyi tu amat hampir kat bilik mak bapak aku ni. Malah bila benda ni lalu je kat tingkap bilik, makin kuat pula abang dan kakak aku ni menangis. Mak dah panik dan ketakutan.
Kali ni mak dah join anak-anaknya yang menangis pula. Bapa aku pula masa tu dah naik baran. Normal lah sifat kebapaan dan kesuamian. Ambil. Maksud aku sifat nak melindungi keluarga. Masa tu tiba-tiba membuat bapa aku capai sebilah pisau kontot yang ada atas meja makan. Dan difahamkan hanya tu je lah senjata dalam rumah masa tu. Tak ada barang apa bagai. Bapa aku keluar dari pintu depan dengan hanya berkain pelikat dan tak berbaju sambil bawa pisau kontot. Bapa aku jeritlah, "Woi setan, jangan ganggu keluarga aku. Kalau kau berani, kau keluar, tunjukkan diri kau. Aku tak takut. Kau keluarlah. Bunuh kau." Dahlah cuaca nak ribut, bapa aku pula boleh keluar mengamuk bagai. Dah macam dalam movie dengan kilat bunuh bagai. Menurut bapa aku juga, dia pun acah-acah berani je. Bajet-bajet pahlawan juga. Mana taknya anak-anak menangis ketakutan satu hal. Kemudian mak aku pula join nangis sekali. Lepas tu boleh pula makhluk ni tambahkan huru-hara dengan bunyi seretan rantai dekat tepi rumah. Serabutlah bapa aku. Itulah yang dia capai je apa yang ada atas meja makan. Dapatlah pisau kontot tu buat modal. Okey, bapa aku pandang sekeliling, tak nampak apa-apa. Tapi bila bapa aku pandang kat semak sebelah rumah, dengan bantuan sama-sama cahaya lampu dan pancaran cahaya kilat, okey, bapa aku ternampak satu makhluk berbadan sasar seperti manusia, berbulu sikit dan hitam berkilat kulitnya, masuk ke dalam semak samun. Apa yang menakutkan, kepala makhluk tersebut bertanduk seperti kebau. Bapa aku kaku seketika. Makhluk tu berjalan terus ke dalam semak samun dan terus menghilang dalam gelap malam. Bapa aku lepas tu masuk terus ke dalam rumah cepat-cepat. Yelah, cuaca nak ribut dengan kilat lagi. Sekarang baik-baik jadi orang, jadi Arab. Ambil. Dahlah makhluk tadi saya amat menakutkan pula tu. Dipendekkan cerita, keluarga aku ni bertahan dah duduk kat berik tu buat beberapa bulan dan hadaplah gangguan ni hampir setiap malam. Kemudian barulah bapa aku dapat berita yang dia kena posting pula ke Kedah. So pindahlah keluarga aku ke Kedah dan kat Kedah lah baru aku dilahirkan. Okey, cerita kedua macam biasa, pendek je. Berlaku di sebuah kampung yang aku rahsiakan nama kampung, tapi daerah Kota Samarahan. Terjadi kepada seorang Bilal masjid kampung tersebut. Sebelum tu dalam beberapa hari kampung tu kira gempa jugalah dengan suara lolongan anjing yang tak seperti biasa. Apatah lagi menurut orang-orang kampung, bunyi salakan atau lolongan anjing tersebut aneh dan berbeza dari bunyi anjing biasa. Nak dijadikan cerita seperti biasa, pukul 4 pagi Bilal ni bangun untuk mandi. Yelah, dah nama Bilal, nak azan subuh, kena bangun lebih awal, mandi, lepas tu siap-siap pergi ke masjid. So pagi tu Bilal ni celik je terus capai tuala dan keluar nak mandi, sebab bilik mandi rumah Bilal ni di luar. Okey, seperti biasa Bilal keluar dari pintu dapur, turun tangga dan menuju ke bilik mandi di belakang rumah. Tiba-tiba ketika Bilal masih di tengah-tengah tangga nak turun ni, beliau terkejut dengan bunyi lolongan anjing yang kuat dan aneh ni. Mana tanya, dekat sangat bunyi, ditambah bunyi seperti orang berlari. Bilal tolehlah ke jalan depan rumah. Kebetulan ada lampu jalan betul-betul di depan rumah Bilal. So apa-apa berlaku memang clear nampak punya. Bilal tergamam dan tercegat di tengah-tengah tangga. Mana taknya
Apa yang Bilal nampak subuh-subuh tu memang aneh dan tak pernah beliau jumpa. Betul-betul di depan rumah Bilal kelihatan sosok manusia lelaki bogil berlari, tetapi yang memeranjatkan Bilal, sosok tersebut berkepala anjing. Dan melolong sambil berlari. Sosok berkepala anjing ni berlari dan melolong, lari beberapa ketika di depan Bilal, kemudian hilang masuk ke dalam semak. Mengucap dan istighfar banyak-banyak Bilal ke tangga. Ialah terkejut dan tersentak kot jumpa benda yang aneh subuh-subuh tu. Setelah sosok tu hilang dan suasana tenang, barulah Bilal melangkah ke bilik air. Beliau segera mandi dan bersiap ke masjid. Beliau indahkan apa yang beliau saksikan tadi. Selesai solat subuh, barulah Bilal ceritakan dengan jemaah di masjid. Maka gempalah kat kampung tersebut dengan kemunculan manusia berkepala anjing. Pihak masjid dan orang kampung mula buat rukun tetangga dan majlis tolak bala dan bacaan Yasin setiap malam. Terus senyap geng. Tak ada lagi lolongan anjing yang aneh dan tak ada pula orang lain yang jumpa kelibat sosok berkepala anjing tadi. Menurut orang kampung, itu adalah orang yang mengamal ilmu hitam dan melanggar pantang. Wallahualam, aku just ceritakan je. Selesai dah cerita mengenai jelmaan atau siluman berkepala binatang bagi episod kali ini. So aku harap korang terhibur dan terima kasih sebab dah tonton video aku sehingga habis. So korang jangan lupa like, komen dan share video ni ya, untuk tanda sokongan korang dengan siaran puaka #gengpuaka. Dan kepada yang baru jumpa channel aku ni, aku harap korang bolehlah subscribe channel siaran puaka aku ni, kerana pada masa akan datang akan banyak lagi perancangan yang aku rancang dan mungkin akan melibatkan korang sebagai subscribers. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP #gengpuaka. Assalamualaikum dan ciao.